Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. Sumbangan asas rahmah SARA akan disalur kepada penerima di 8 negeri terlebih dahulu bermula hari ini. Ia melibatkan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negeri lain bakal menerima SARA pada 31 Julai nanti. Manakala Sabah, Sarawak dan Labuan pada 7 Ogos. Timbalan Menteri Kewangan menyatakan sumbangan RM100 setiap bulan selama 6 bulan diberi untuk meringankan kos sara hidup rakyat miskin tikar. Dalam pada itu, penerima sumbangan SARA boleh membuat pembelian barangan keperluan asas tanpa tunai di 600 pasar raya dan kedai runcit di seluruh negara yang terlibat dalam program itu. Mereka hanya perlu menunjukkan MyCard ketika membuat pembayaran. Baki perbelanjaan boleh dibawa ke hadapan untuk kegunaan pada bulan berikutnya. 31,410 unit rumah mesra rakyat RMR akan dibina tahun ini. RMR berkeluasan 750 kaki persegi berharga RM75,000 seunit termasuk RM20,000 subsidi yang diberi kerajaan. Harga itu kekal sejak tahun 2020 berikutan perancangan dan kaedah pembinaan yang sistematik. Secara keseluruhan, 58,425 unit RMR telah dibina SPNB sejak 2002 hingga kini. Semua projek naik taraf membabitkan 436 klinik dive di seluruh negara akan disiapkan penghujung tahun ini. Menteri Kesihatan berkata setakat ini sudah ada projek naik taraf klinik dive yang telah siap walaupun projek berkenaan baru saja bermula pada Mei lepas. RM100 juta yang diperuntukkan untuk projek tersebut pada tahun ini. Ia bertujuan mewujudkan suasana kondusif kepada pesakit dan keselesaan kepada kaki tangan untuk memberi khidmat terbaik. Program jualan agro madani dianjurkan dalam usaha mengurangkan kos sara hidup melalui penambahbaikan rantaian bekalan agro makanan. Fama, LPP dan LKIM terlibat dalam inisiatif ini. Aktiviti jualan pelbagai barangan keperluan dapur dilaksanakan. Ia juga mengurangkan lapisan perantara pasaran dari sumber pengeluaran kepada pengguna. Faedah turut dirasai oleh peserta program ladang kontrak, usahawan bimbingan kerajaan, pengilang dan pemproses produk agro makanan. Tahun ke-9 tragedi MH17, Malaysia kekal teguh untuk mencari kebenaran, keadilan dan kebertanggungjawaban terhadap nahas pesawat Malaysia Airlines itu yang ditembak jatuh. Kementerian Pengangkutan memaklumkan Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa pada Mac lepas memutuskan meneruskan pendengaran penyelesaian perbezaan antara pihak berkonflik. Namun usaha mencari keadilan tidak terhenti bagi membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan buat kesemua 298 mangsa dan waris. Majlis berprestij Anugerah Sukan Negara ASN 2022 yang berlangsung malam ini akan menjawab teka-teki siapakah bakal olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Butirannya bersama wartawan Muhammad Zamri Suharani di sana. Zamri, silakan. Ya. Baik Syairul, sejak dianjurkan pada tahun 1966, anugerah ini telah memberikan pengiktirafan penuh negara kepada individu daripada dunia sukan dengan pencapaian sukan terbaik sepanjang tahun. Sebanyak 11 anugerah dipertandingkan dengan anugerah olahragawan dan olahragawati kebangsaan menjadi anugerah utama. Berdasarkan senarai akhir yang dikeluarkan oleh Majlis Sukan Negara, gelaran olahragawan mempertandingkan 5 atlet berdasarkan pencapaian terbaik tahun 2022. Antaranya bergu badminton negara Aaron Shah, Soh Woo Yik, Muhammad Aznil Bidin dan Muhammad Anik Kasdan, Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah, Lim Kok Leong dari sukan snooker. Perebutan gelaran olahragawati kebangsaan pula membabitkan pertembungan 5 penjuru melibatkan atlet gimnas Eng Joi, Datuk Pandalila Rinong, Nur Dabita Sabri, Nur Ain Syuhadah Muhammad Asri dari sukan petong dan atlet Muay Thai.
Nur Amisha Azril Rizal. Anugerah utama ini akan disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustapha Bilal Shah. Kami di RTM juga akan membawakan siaran langsung majlis ASN ini tepat jam 9 malam nanti di TV1. Kembali kepada Sairul. Baik, terima kasih Zamri di Sadat. Sorok dadah dalam pek sabun basuh pakaian. Taktik sindiket berjaya dibongkar melibatkan rampasan dadah bernilai 14.4 juta ringgit. Jelas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, 3 lelaki warga tempatan diberkas menerusi 4 serbuan sekitar Ceras dan Klang. Turut disita 4 kenderaan, barang kemas dan wang tunai hampir RM400,000. Suspek direman 7 hari hingga 20 Julai. Di Sarawak, syabu seberat 4 kilogram bernilai RM132,000 dirampas. Menurut Ketua Polis Daerah Limbang, 3 lelaki tempatan berusia antara 30 hingga 35 tahun ditahan. Penahanan dilakukan menerusi operasi khas di Melinau Ulu Medamit. Ketiga-tiga suspek diriman 7 hari. Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan bekas penyampai radio Isma Halil Hamzah daripada pertuduhan mengedar dadah kanabis 2 tahun lalu. Hakim memutuskan demikian selepas Isma Halil berjaya menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Pendakwaan gagal membuktikan tertuduh mempunyai kawalan atau milikan terhadap dadah dalam bilik rumah sewanya. Seorang pekerja syarikat swasta di Johor Bahru kerugian RM672,491 kerana diperdaya sindiket penipuan pelaburan. Ketua Polis Johor berkata, sindiket menawarkan pelaburan untuk dilaburkan dalam Bursa Saham Malaysia. Sindiket menjanjikan mangsa pulangan RM28,000 setiap bulan. Mangsa melakukan 14 transaksi wang ke 4 akaun berbeza dalam tempoh 30 Mei hingga 11 Julai lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang maut dan 4 lagi cedera termasuk 2 kanak-kanak dalam satu kemalangan melibatkan 3 buah kenderaan di Canberra Highlands. Mangsa yang maut adalah penumpang sebuah kereta jenis Proton Wajar. 4 lelaki, seorang wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan perempuan turut cedera. Mayat nelayan yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika menangkap ikan di perairan Tawau semalam ditemukan petang tadi. Mangsa dikenali sebagai Husin, 30-an, ditemukan di kawasan perairan Batu 5 kira-kira 3:19 petang. Mayat mangsa dibawa ke Pangkalan Harapan Cari Lamat PHC Batu Payung untuk tindakan lanjut. Indeks jenayah di Melaka menurun kepada 749 kes sejam 1 Januari hingga 15 Julai lalu berbanding 810 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Jenayah kekerasan merekodkan sebanyak 164 kes dalam tempoh sama tahun ini, kekal seperti dalam tempoh sama tahun lalu. Jenayah harta benda pula merekodkan penurunan sebanyak 61 kes kepada 585 kes. Namun jenayah bunuh meningkat kepada 10 kes pada tahun ini berbanding 4 kes pada tahun lepas. Kira-kira 1,000 anggota dan pegawai Polis Melaka digerakkan untuk membantu dalam PRU DUN ke-15. Ketua Polis Melaka berkata sebanyak 30% daripada kekuatan 3,000 anggotanya akan membantu dalam pilihan raya berkenaan. Penghantaran anggota dipastikan tidak akan mengganggu keperluan di Melaka termasuk sebagai persediaan Tahun Melawat Melaka 2024. Menjelang PRU DUN ke-15, pemasangan poster, jadual ceramah atau sebarang aktiviti kempen dilarang di masjid atau surau. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengingatkan semua parti politik tidak membina atau mewujudkan markas mereka berdekatan premis berkenaan. Malah, pagar masjid dan surau juga dilarang dijadikan tempat menggantung bahan-bahan kempen.
Kertas siasatan berhubung insiden pergaduhan antara dua jiran di Tampoi, Johor Bahru yang tular di media sosial semalam dibuka. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara berkata, semakan mendapati insiden berlaku pada 14 Julai lalu. Dua individu terlibat telah membuat laporan polis, keterangan saksi bebas turut diambil bagi membantu siasatan. Punca pergaduhan masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 324, 160 dan 427 Kanun Keseksaan. Kabinet masih belum buat keputusan menaik taraf bahagian penguatkuasa KPDN sebagai jabatan. Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata perkara itu perlu dipercepat memandangkan telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Selain sesi libat urus bersama kementerian berkaitan, termasuk JPA juga sudah dilakukan. Ia diharap dapat diluluskan segera oleh Kabinet bagi membolehkan keterjaminan makanan negara dapat ditambah baik. Lebih banyak pusat jagaan warga emas diperlukan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata ini bagi memenuhi keperluan menghadapi status negara tua pada tahun 2030. Sehingga kini terdapat 393 pusat jagaan warga emas berdaftar di seluruh negara. Beliau berharap lebih banyak pihak swasta dapat mewujudkan pusat jagaan seumpamanya. Belia India digalak memasuki program matrikulasi serta TVET sebagai jaminan masa depan mereka. Menteri Sumber Manusia menyokong saranan Perdana Menteri agar perbanyakkan peluang kepada pelajar India dalam bidang tersebut. TVET bukanlah pendidikan kelas kedua tetapi setaraf dengan pendidikan akademik lain. Perdana Menteri dijangka mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM dalam Pembentangan Belanjawan 2024. Ia dijadual berlangsung Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan SEGIM harus disegerakan. Ia bagi menambah baik perlindungan sosial dan kebajikan penggiat industri berkenaan. Belanjawan 2024 dijadual dibentang pada 13 Oktober. Pembentangannya diawalkan seminggu walaupun pada kebiasaannya setiap tahun dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober. Jelas Timbalan Menteri Kewangan, Belanjawan 2024 berteraskan memperkasa ekonomi Banadi. Pertumbuhan ekonomi negara diunjur kekal positif bagi suku kedua tahun ini. Permintaan domestik yang berdaya tahan akan terus memangkin pertumbuhan di sebalik pelbagai ketidaktentuan luaran. Meski pertumbuhan suku kedua diramal lebih perlahan berbanding sebelumnya, negara diyakini masih di landasan tepat untuk mencapai sasaran KDNK antara 4 hingga 5% tahun ini. Bursa Malaysia Berhad menawarkan insentif tunai kepada pelabur dan peniaga yang aktif dalam dana dagangan bursa ETF. Ia dilaksana menerusi program ETF Power Players 2023 yang berlangsung hingga 29 Disember ini. Matlamatnya memperkukuh nilai dan volume dagangan selain meningkatkan jumlah pelabur serta pedagang dalam ETF. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang Tertera. Angka korban akibat hujan lebat di Korea Selatan meningkat kepada 40 orang setakat pagi tadi. 10 daripada mangsa ditemukan dalam kenderaan yang terperangkap dalam sebuah terowong dinaiki air. Pencarian 9 lagi individu yang masih hilang giat dilaksana. 8 penumpang bot karam di Sungai Buri Gangga, Bangladesh berjaya diselamatkan. 5 daripadanya dalam keadaan baik, manakala 3 lagi kritikal. Ketika kejadian, bot berkenaan membawa 20 penumpang. 4 daripadanya disahkan maut setakat ini. Pihak berkuasa Mexico selamatkan 196 migran yang diletakkan dalam sebuah truk. 19 daripadanya membabitkan remaja dan kanak-kanak. Kesemua migran itu kemudian dibawa ke pusat jagaan kebangsaan. Belum ada suspek kes berkenaan ditangkap setakat ini. Rusia mendakwa berlaku situasi kecemasan di Jabatan Crimea hingga mengorbankan 2 individu dewasa. Insiden turut mencederakan seorang kanak-kanak. Nyataan pihak berkuasa Rusia hanya memaklumkan berlaku kerosakan di laluan jabatan berdekatan semenanjung Crimea. Namun, media Ukraine melaporkan berlaku letupan di kawasan berkenaan.
Wakil Tentera Sudan tiba di Arab Saudi untuk menyambung rundingan gejatan senjata dengan kumpulan separa tentera RSF. Pada akhir Mei, Tentera Sudan menggantung penyertaan dalam rundingan berkenaan. Ia tanda protes terhadap RSF yang didakwa melanggar perjanjian gejatan senjata. RSF kemudian menyatakan kesediaan berunding bagi mencapai penyelesaian aman sekaligus mengakhiri penderitaan orang awam. Mohamed Shia Al-Sudani, Perdana Menteri Iraq pertama melawat Syria sejak krisis Syria berlaku 12 tahun lalu. Beliau bertemu Presiden Syria Bashar al-Assad di Damsyik semalam. Fokus tertumpu kepada usaha meningkatkan hubungan dua hala terutama dalam bidang ekonomi sekaligus membantu menghentikan sekatan barat ke atas Syria. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza dan Nurul Syuhaida Arifin untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.